Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda sedang menonton Kupi-Kupi Go Seram. Sebelum saya memulakan video pada hari ini, ingin saya war-warkan akan ada sesuatu yang akan menyertai kita di Kupi-Kupi Seram. Kita tengok apa benda tu. Nak tukar mana ni? Badan aku. Asal badan aku macam ni? Korang siapa? Itu adalah sebuah patung yang bernama Tego. Apakah peranan Tego di dalam Kupi-Kupi Seram? Adakah animasi baru, co-host baru, ataupun itu adalah maskot baru? Saya akan reveal di episod yang akan datang. Tapi untuk hari ini, kita teruskan dengan perkongsian kita seperti biasa. Assalamualaikum dan selamat malam kepada penonton Kupi-Kupi Go. Malam ni aku nak ceritakan beberapa kisah yang bukan sahaja dialami oleh aku, tetapi dialami oleh anak-anak aku. Nama aku Hisham. Aku adalah ayah kepada dua orang anak perempuan. Satu berumur 5 tahun bernama Ayu dan satu lagi berumur 6 tahun bernama Mia. Sudah menjadi lumrah. Kanak-kanak ni senang melihat benda-benda tu. Kadang-kadang diorang buat macam kawan je. Ada yang datang hanya bermain. Yang tak tahan tu ada yang datang mengganggu. Kami tinggal di sebuah rumah banglo dengan kawasan persekitaran yang agak luas. Rumah ni pun diwarisi oleh arwah ayah aku selepas dia meninggal dunia satu ketika dahulu. Kalau ikut, aku pun tak berapa nak berkenan tinggal di sini. Tapi sudah diamanahkan oleh arwah ayah untuk jaga rumah ni, jadi aku turutkan saja permintaannya. Adik-beradik yang lain pun tak hendak nak tinggal di sini. Apa tidaknya rumah ni rumah lama. Banyak kos yang perlu dikeluarkan untuk membaiki. Tapi iyalah, rumah pusaka, aku malas nak komplain sangat. Aku bersyukur dan terima je amanah yang diberikan. Rumah ni ada 2 tingkat setengah. Tingkat atas adalah loteng. Tingkat kedua semua bilik tidur. Tingkat bawah ruang tamu, dapur, bilik membaca. Sementara di belakang rumah kami ni adalah kawasan sungai yang luas. Lokasi rumah ni tidaklah terpencil mana, tapi jarak rumah kami dengan rumah jiran memang agak sedikit jauh. Sebab kawasan lapang luas dan jiran pun masing-masing dengan halaman rumah mereka sendiri. Rumah ni kira rumah persinggahan keluarga kami kalau waktu bercuti. Tapi ada satu kejadian yang berlaku di sini yang buat kami jarang pergi ke sini. Hanya bila ibu dan ayah dah pencen, barulah diorang tinggal sini. Dipendekkan cerita, ayah aku meninggal pada tahun 2020. Iya, sebab COVID. Ibu pula dah lama meninggal sejak tahun 2015 lagi. Antara pesanan terakhir ayah ialah dia suruh aku jaga rumah tu. Aku pun setuju dan bawa anak bini berpindah masuk. Sekarang ni pun dah masuk 3 tahun kami tinggal di sini. Nak dijadikan cerita, kisah-kisah seram mula berlaku setahun selepas kami berpindah masuk ke sini. Ialah, kalau korang ingat tahun 2020 sehingga tahun 2021, budak-budak tak pergi ke sekolah, keluar rumah pun tak boleh. Jadi diorang banyak menghabiskan masa di rumah. Waktu inilah kejadian-kejadian pelik mula berlaku. Anak aku yang paling bongsu bernama Ayu, dia ni memang gemar untuk berada di dalam bilik membaca. Di bilik membaca banyaklah buku-buku dari buku arwah ayah dan ibu. Begitu juga dengan buku-buku kami semasa kami kecil dulu. Tiap kali Ayu berada di dalam bilik membaca ni, hanya ada satu buku sahaja yang dia akan baca. Sebuah buku ensiklopedia tentang alam semesta. Tak ada buku lain yang dia akan baca selain dari buku ni. Awal-awal tu aku taklah rasa pelik. Biasalah budak-budak ni kalau dah minat sesuatu tu memang diorang akan tengok itu je sampai diorang bosan. Barulah diorang cari benda yang lain. Sehinggalah ada satu hari tu, seperti biasa, bangun pagi je, selepas sarapan, Ayu akan pergi ke bilik membaca. Dia ambil buku ensiklopedia alam semesta tu dan baca. Pada waktu ni, aku terdengar Ayu seperti bercakap dengan seseorang. Aku tengok dia bersendirian. Kakak dia ataupun isteri aku tak ada di dalam bilik. Aku pun melangkah masuk ke dalam bilik. Ayu serta-merta diam. Aku tanya dia, Ayu cakap dengan siapa? Dia tak jawab. Aku pun tanya soalan lain. Aku tanya, kenapa Ayu suka baca buku ni? Kata Ayu, ini kan buku kegemaran Idham dulu. Bila Ayu cakap macam ni, meremang bulu roma aku. Idham adalah nama kepada adik bongsu kami.
Aku tak pernah cerita pasal Idham dengan diorang sebab Idham dah meninggal semasa dia masih kecil sebab lemas di sungai belakang rumah. Dan buku yang Ayu suka tu memang buku kegemaran Idham. Walaupun aku tahu siapa Idham, aku bertanya, "Ha? Siapa Idham?" Ayu jawab, "Idham kan adik ayah." Aku tanya lagi, "Siapa yang bagi tahu Ayu?" Jawab Ayu, "Idham lah ayah. Tu dia berdiri di belakang ayah." Aku walaupun merasa pelik dan seram, aku kekal tenang. Aku panggil Ayu keluar dari bilik tu. Kononnya nak bawa dia bersiar-siar di luar. Ayu pun berdiri dan keluar. Sekitar senja barulah kami masuk ke dalam rumah. Perlahan-lahan aku pergi ke bilik membaca dan aku sorok buku ensiklopedia alam semesta tu di rak paling atas. Keesokan paginya, macam biasa, Ayu akan pergi ke bilik membaca. Aku pun perlahan-lahan ikut Ayu dari belakang dan cuba intai dari sebalik pintu. Mundar-mandir, Ayu mencari buku yang aku sorok tu. Bukan apa, niat aku nak dia lupakan buku tu dan baca buku yang lain. Tiba-tiba, aku terlihat satu benda yang membuatkan aku menggosok mata aku. Satu benda yang tidak masuk akal. Dari sebuah sudut gelap di bilik tu, ada satu tangan panjang yang mengambil buku yang aku sorok di rak paling atas dan membawa buku tu turun sebelum dia berikan kepada Ayu. Sementara Ayu bersuara, "Terima kasih Pakcik Idham." Aku segera meluru masuk ke dalam bilik, meluru ke arah Ayu. Aku angkat Ayu dan bawa dia keluar dari bilik tu dan pergi ke dapur. Masa ni, isteri aku dan anak sulung Mia hairan melihat gelagat aku sementara Ayu kebingungan. Yalah, budak-budak manalah tahu apa-apa. Aku berdiri di situ tercegat memikirkan apa yang aku nampak tadi. Aku tak boleh juga ceritakan dengan isteri dan anak sulung, nanti diorang takut pula. Aku pun bagi alasan, ingatkan makanan tengah hari dah siap. Isteri aku kata, "Makan tengah hari apa bang? Kan baru siap tadi." Aku pun dengan kekoknya menjawab, "Ya kan?" Walhal masih bermain-main di dalam fikiran aku tentang kejadian yang baru sahaja berlaku tadi. Hari itu juga aku kunci bilik membaca. Aku bagi alasan dengan Ayu yang bilik tu nak kena ubah suai, jadi tak boleh nak masuk. Nasiblah Ayu ni jenis yang ikut dan dengar cakap, dia iakan sahaja. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua pula berlaku pada waktu malam. Sekitar pukul 9 malam, Ayu dan Mia memang tidur sebilik, sementara aku dan isteri di bilik sebelah. Bilik kami ni disambungkan dengan sebuah pintu. Orang putih kata interconnecting room ataupun bilik bersambung. Aku waktu itu sedang membaca berita. Tiba-tiba, aku dikejutkan dengan Ayu yang menjerit. Aku bangun dari katil dan tengok apa yang jadi. Aku nampak Ayu ketakutan di atas katil dan tanya, "Kenapa ni Ayu?" Ayu kata, "Ada sesuatu di dalam almari." Aku pun toleh melihat almari dan melangkah ke depan pintu almari. Dengan perasaan berdebar, aku buka pintu almari dan aku lihat Ayu berada di dalam almari ketakutan. Punyalah aku terkejut, hampir sahaja aku menjerit, tapi aku tak mahu bangunkan isteri dan Mia yang sudah nyenyak tidur. Bertentanganlah mata aku dengan mata Ayu yang berada di dalam almari ni. Katanya, "Ayah, ada sesuatu di atas katil Ayu." Dalam hati aku kata, dah sudah. Kenapa ada dua orang Ayu pula ni? Aku perlahan-lahan menoleh ke arah katil Ayu dan alangkah terkejutnya aku bila aku melihat kelibat seekor makhluk pendek dengan rambut yang panjang, gigi taringnya tajam dan matanya bulat melihat aku yang berdiri di depan almari. Aku segera angkat Ayu dari dalam almari. Sambil aku peluk Ayu guna tangan kanan, aku pergi ke katil Mia. Aku sauk Mia dari tempat tidur dan peluk dia guna tangan kiri. Dan aku melangkah ke bilik kami di sebelah. Nasiblah badan diorang ni kecil dan kurus. Mia kebingungan dengan apa yang terjadi. Ini mengejutkan isteri aku yang sedang tidur. Dia pun tanya, apa yang jadi? Apa tidaknya, aku kelang kabut mengangkat anak-anak masuk ke dalam bilik sambil aku menutup pintu yang menyambungkan bilik kami dengan bilik anak-anak. Aku kata, "Malam ni kita semua tidur di sini. Rasa rindulah pula nak tidur ramai-ramai kan." Sambil aku bagi alasan tak mahu diorang takut. Tapi gangguan yang paling teruk berlaku beberapa bulan selepas itu. Kami sekeluarga dikejutkan dengan kehilangan Ayu. Cari sana sini tak jumpa. Panik aku dan isteri dibuatnya. Hampir sahaja kami menelefon pihak polis untuk melaporkan kehilangan Ayu. Tiba-tiba,
kami terdengar suara Ayu dari dalam bilik membaca. Tak mungkin, aku kata dengan isteri, sebab bilik membaca ni kan dah berkunci. Malah waktu tu bilik tu masih lagi berkunci. Aku bergegas membuka pintu dan melihat Ayu sedang berbual dengan makhluk yang aku lihat berada di atas katil dia. Waktu ni aku menjerit, "Kau tidak diterima di dalam rumah ni, keluar kau." Makhluk tu pun segera hilang. Waktu ni Ayu kata, "Kenapa ayah halau adik sendiri?" Aku tanya, "Macam mana Ayu boleh masuk ke dalam bilik ni?" Ayu jawab, "Pakcik Idham yang bawa." Kejadian ini disaksikan oleh isteri dan Mia. Mahu tak mahu, aku kena ceritakan apa yang terjadi. Malam tu juga kami memanggil seorang ustaz untuk memeriksa apa sebenarnya yang ada di dalam rumah tu. Berlakulah sesi dialog di antara makhluk ini dan ustaz yang kami panggil tu. Akhirnya ustaz tu menyimpulkan itu adalah sebuah makhluk yang menyamar menjadi adik aku yang sudah lama meninggal dunia. Dia sudah lama di sini sejak aku masih kecil lagi. Malah, kata ustaz tu, makhluk ni pernah berkawan dengan aku waktu aku masih kecil. Sambil jari dia menunjuk ke arah aku. Kata ustaz tu lagi, "Tapi dah besar, manalah kamu ingatkan. Tapi kita jangan percaya juga 100% dengan diorang ni. Tak apalah, saya pun dah pagar seluruh rumah. InsyaAllah dia tak ganggu lagi." Kata ustaz tu sebelum berlalu pergi. Sejak dari hari itu, adalah beberapa gangguan-gangguan kecil yang berlaku, tapi tidaklah lagi dia memunculkan diri. Hari ini, anak-anak pun dah bersekolah. Bila aku tanya Ayu ataupun Mia, diorang dah tak ingat kisah-kisah ni. Baguslah tu, lupakan sahaja. Kami pun masih tinggal di rumah ni sehingga hari ini. Itulah pengalaman yang aku ingin kongsikan. Satu pengalaman yang berlaku di rumah banglo pusaka kami.